Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakirni ma nasitu min al-Qur'anil karim wa ma nasitu min al-ahadits an-nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli datang puasa, tuan-tuan, puan-puan, semua yang tadi sekalian. Alhamdulillah, syukur yang tidak tinggalnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehingga hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan, semua yang tadi sekalian. Ya, alhamdulillah, malam yang berkat, malam yang mulia ini kita berhimpun di tempat yang mulia dalam satu majlis yang mulia, memperkatakan ilmu yang mulia. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ini adalah satu usaha untuk kita cuba mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana tanda seseorang itu menjadi baik ialah dia faham terhadap agama. Untuk faham terhadap agama yang tuan-tuan dan puan, tidak boleh tidak, kita mesti belajar. Dan ini adalah usaha kita untuk memahami agama itu. Mudah-mudahan Allah SWT akan berkati kita semua. Jadi kita sambung lagi kuliah pengajian kita mengenai kitab Majmu'ul Bahrain wa Majmu'ul Bahrain, muka surat yang ke-9. Ke-9, jika tidak silap di tengah ya. 13 dari atas. Terima kasih dulu. Tidak? Ya. Rasa minggu lepas itu saya datang dalam kitab-kitabnya kita ini. Dan setengah daripada faedah menyatakan syariat itu seperti barang yang kita ketahui akan hukum lupa di dalam sembahyang daripada lupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini tuan-tuan dan puan ialah tentang kita masih lagi belum habis memperkatakan tentang bab, yaitu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini boleh berlaku kepada mereka ciri-ciri kemanusiaan, seperti makan, minum dan sebagainya. Ya. Mereka ini manusia yang dikatakan manusia biasa, manusia biasa. Biasa dalam ada kurungnya yang istimewa sebenarnya, tetapi mereka juga bersifat seperti manusia biasa dalam soal-soal yang tidak menjejaskan kenabian. Mereka boleh jadi miskin, boleh jadi pauper, mereka juga dicerca, mereka juga ditangkap, dipenjara, atau dia dibunuh. Tidak menjadi halangan kepada mereka. Kecuali yang kalau dibunuh ini, misalnya nabi-nabi yang diperintahkan berjihad, mereka tidak akan mati dibunuh, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'simuka minan nas. Ya'simuka minan nas artinya Allah pelihara, Allah jaga. Jadi cuma boleh berlaku kepada para anbiya, makan, minum, berkahwin, tidur, bayi dan sebagainya. Walaupun tidur mereka tu hati mereka tidak tidur, mata saja tidur. Saya bawa sebenarnya kita mengaji
Fi'an Usuluddin. Kita ini antara kitab yang suruh juga di rantau kita ini. Ya. Saya nak bacakan contoh-contoh. Contoh-contoh Nabi itu bersifat dengan sifat-sifat manusia biasa. Adapun yang tiada membawa kepada kekurangan bagi manusia, maka tiada cedera pada hak mereka itu, kerana mereka itu manusia, bukan Tuhan. Mereka itu adalah manusia, bukannya Tuhan. Seperti yang didakwa kepada Nabi Isa AS. Jadi berlaku apa yang berlaku kepada manusia. Nabi Isa makan, bila makan perlu berlaku perkumuhan, buang air dan sebagainya. Biasa, itu manusia. Dia bukan Tuhan dan bukan malaikat, dan bukan juga malaikat. Maka barang yang harus bagi manusia nescaya harus pada mereka itu. Malaikat ini tidak tidur, tidak baring, tidak makan, tidak minum, tidak ada jantina, tidak lelaki, tidak perempuan. Dia bukan malaikat, dia manusia. Boleh berlaku apa yang biasanya berlaku kepada manusia yang tidak mencacatkan kenabian. Dan dimisal oleh musannif, iaitu pengarang, akan yang harus itu dengan katanya kal-marad wa nahwihi, artinya seperti sakit dan Nabi SAW juga sakit dan umpamanya. Dan setengah daripada sakit itu pitam pingsan Nabi SAW boleh berlaku pada Nabi. Maka itu harus atas mereka itu persalahan gila. Boleh berlaku pitam tapi gila dah cacat. Dan Nabi kata, Nabi mana? Jawab gila tu lah. Bukan benar ni. Oh. Dan mabuk pun tidak pada Nabi SAW. Nah, kalau tidak apa nanti Nabi mana? Nabi mabuk tu, Nabi mabuk semua. Jadi tak boleh bunyi itu mencacatkan. Dan lainnya daripada segala penyakit yang memberi cedera, iaitu penyakit-penyakit yang menjejaskan nama baik dia ataupun kehebatan, keasahan dia. Maka tidak harus atas mereka itu. Dan umpama sakit itu seperti makan, dan seumpama sakit itu seperti makan dan minum, dia kata. Boleh berlaku sakit pada Nabi juga boleh makan, boleh minum dan tidur. Tetapi dengan mata, tidur dengan mata saja. Mereka itu tiada tidur dengan hati mereka itu. Tetapi hati mereka itu tetap jaga. Maksudnya kesimpulan dia Ustaz, Nabi ni boleh makan, minum dengan cara tersendiri, ya. Seperti kita juga. Ya, tapi nilai dia makan tu beza daripada kita lah. Nilai memang berbeza. Makan Nabi, duduk Nabi, ibadat Nabi semuanya berbeza dan sebagainya. Cuma yang mungkin akan membezakan kita dengan mereka ialah mereka dia tidak akan makan makanan yang makruh misalnya. Walaupun harus tidak haram, tetapi mereka tidak akan makan makanan yang makruh. Kerana apabila mereka makan makanan yang makruh, nanti yang makruh itu akan jadi sunat. Artinya kita pakai ikut makan sama yang makruh. Kenapa? Jadi tengok Nabi makan, jadi sunnah. Jadi sunnah pula. Itu yang nilai yang berbeza. Tak makan banyak kan? Tak makan banyak dan sebagainya. Makan untuk semata-mata ibadat, betul-betul jadi ibadat. Makan dia tu. Tidur ni begitu juga. Tidur, matanya terpejam, tubuh badannya berehat, tapi hati tak tidur. Hati dia sentiasa jaga. Boleh. Dan demikian lagi, tiada cedera panca indera. Tiada cedera dipenjarakan mereka itu, dan dibunuh akan dia, dan dikeji-keji akan dia, dan diracun akan dia. Ini semua boleh berlaku pada Nabi. Ditangkap, dipenjara, diracun, dibunuh, boleh berlaku pada para anbiya. Ada para anbiya yang dibunuh, dipenjara. Ini tak mencederakan, maksudnya tidak merosakkan, tidak mencacatkan nama baik mereka. Dan
seperti makan itu berkahwin. Seperti juga makan. Nabi boleh sakit, Nabi boleh makan dan minum juga, Nabi boleh berkahwin. Maksudnya apa? Nabi buat berkahwin ini seperti perkara-perkara harus yang lain. Berkahwin dengan perempuan yang halal bagi mereka itu. Ramai para dia ini istri ramai Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ramai berapa. Dan semuanya diiktiraf oleh orang-orang Nasrani, iktiraf sebagai nabi. Dia tak jadi masalah pula nabi-nabi itu berpoligami. Tetapi apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpoligami, jadi masalah. Dan adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan ia akan daging? Nak cerita ni, Nabi ini seperti juga manusia lain. Nabi makan daging dan kasih ia akan dia. Nabi suka makan daging. Dan memakan ia akan ayam. Nabi makan juga ayam. Dan kasih ia memakan halwa dan manisan. Halwa ni manisan lah kalau ya. Manisan madu. Halwa ni manisan dan manisan madu maksudnya madu. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka. Dan suka ia meminum air tawar lagi sejuk. Air sejuk. Nabi suka minum air itu. Dulu tak ada ais ya. Dia simpan dalam Kirpah ni daripada kulit binatang. Geriba. Simpan dalam kulit binatang. Kalau kambing itu, dia ambil sekor, ikat kaki, ikat semua. Gantung badan terpayang, jadi sejuk dan nyaman. Dan benci ia meminum air panas kerana memberi penyakit akan ma'idah ni perut. Nabi suka ke makanan yang panas, minuman yang panas. Lagi tiada puas, tak puas. Dan adalah dipecah-pecah kerana tamar dalam air sejuk, kemudian diminumnya akan air itu. Nabi ambil buah tamar kan kering, yang dikoyak-koyak kumpul dalam air. Bila dia kembang tu Nabi makan. Itu Nabi minum air itu supaya lekas hancur makanan yang dimakannya. Dan dimakannya daging kuda dalam safar dan dalam habar, yakni di dalam negeri. Nabi SAW biasa makan daging kuda, sama ada waktu bermusafir ataupun waktu duduk di Makkah, duduk di Madinah tu biasa Nabi makan daging kuda. Dan daging arnab, Nabi SAW juga makan daging arnab. Dan daging burung yang dibawa oleh orang kepadanya, tiada ia memburu akan dia sendiri. Nabi SAW dia tidak memburu. Tapi kalau ada orang bagi, dia tak tolak. Dan kasih diburukan orang baginya. Malah Nabi SAW suka pula orang tolong cari untuk dia. Pergi cari binatang-binatang luar, dapat bagi dia kepada Nabi, hadiah kepada Nabi. Dan didatangkan akan dia baginya, maka dimakannya. Dan adalah Nabi SAW apabila memakan ia akan daging, tiada tundukkan kepalanya kepadanya, tetapi diangkat kepada mulutnya, kemudian digigitnya dengan giginya, dan memakan ia akan roti dengan tamar. Nabi SAW makan daging, diangkat. Kalau ayam dia angkat gini kan, kalau tulang tu diangkat, tak tunduk. Nabi makan roti dengan tamar dan memakan roti dengan cuka kurma dan sebagainya. Dan bersabda dia, sebaik-baik lauk itu cuka. Ni'mal idam al-khal, kata Nabi SAW. Dan memakan roti dengan lemak, dan memakan roti dengan minyak zaitun, dan memakan roti beserta daging, dan memakan roti syair dengan tiada diayakkan sekamnya. Nabi SAW makan apa ni?
roti lauk. Dan lauknya apa? Lauknya susu masak, lauknya apa? Minyak zaitun, lauknya cuka, lauknya apa? Kurma. Mudah dia makanan Nabi SAW. Dan ditegakkan makan roti dengan tiada lauk, tetapi ia satu jua. Kadang-kadang tidak nak kena ada berlauk lah, adalah satu. Ya. Macam kita, no. Tapi zaman-zaman belajar dulu biasa makan roti dengan satu lauk ni. Kita buat makan tengah hari itu dalam masa 5 minit je. Kita beli roti, potong 4, letak dalam freezer. Kemudian bila nak makan, nyalakan api gas, letak dia tak siap. Baru kita dulu 5 minit siap. Itulah lauk kita. Okay. Satu lauk je. Kalau ada tambah-tambahan nanti adalah ulang tomato. Gitu dia. Roti itu roti mana? Roti ni ke cana ke roti? Dia roti Arab, roti Roti nan, roti nan. Roti nan, tapi dia dibuat dengan kilang. Awal. Tawa dia, tawa masing-masing jadi masing-masing. Bulat-bulat besar tu. Gerak. Dia kalau dia gula kecil dia, kecil. Macam camat. Suatu pinggan ni. Lepas itu dia buat. Dan juga dia pelembung sikit. Roti macam roti nan lah, tapi dia payah. Macam roti payah. Beli sekilo tu dalam 150 fils dalam 80 sen, bukan 80 sen, 60 sen sekilo. Tak dalam freezer, tak dalam freezer. Potong 4. Nak makan kan pakai, letak kambing kan, golek. Dia cair punya air tu, lembut balik. Makan. Itulah malam tu, pagi pohon tu, tengah hari pohon tu, ya. Sekadar hidup je. Sebenarnya dengan badan. Sampai sini yang jadi budak badan. Pasal tahu banyak orang bila dia makan memang biasa dia kambing tu seekor 4 orang. Kalau kecil seekor 2 habis. Dia makan itu dia makan lauk, dia makan ayam tu seekor seorang je. Saya di sana pun kalau pergi ke restoran, ni masuk ke restoran, akan order setengah kan, nus dajaj, setengah ayam, seorang. Kira-kira kita 2 ekor, seekor ayam, seekor ayam panggang. Belilah juga bulan Ramadan seekor, bawa balik. Ingat nak makan banyak lah, tak boleh. Sekeluarga makan tak habis seekor. 5 orang makan tak habis seekor. Gabung anak-anak ni. Ya? Dia barangkali dia masuk dengan roti, masuk dengan bawang, dengan tomato, dengan Pepsi lagi sikit dia. Pepsi. Lepas itu dengan kuaca barangkali dia lain. Sini lain sikit. Barangkali lah. Lepas itu barangkalinya di sana tu taklah banyak sangat makanan. Sini macam makanan. Itulah nak ceritanya lah. Saya nak ceritanya ialah Nabi SAW ini boleh bersifat seperti manusia biasa, seperti yang diceritakan dalam kitab ini. Makannya macam mana, tidur ni macam mana, kahwin ni macam mana, bagian itu saja yang kita nak ceritakan. Antara faedah kenapa Nabi SAW itu bersifat sebagai sifat manusia. Dia kata seperti rupa Nabi SAW. Nabi pun lupa sebenarnya, ya. Tetapi Nabi lupa perkara-perkara yang biasa-biasa, ataupun Nabi SAW yang dilupakan, yang diperintahkan oleh Allah SWT supaya disampaikan, Nabi SAW tidak akan lupa. Ya? Dalam kitab ini banyak sikit buat kitab.
Nabi SAW ini dipelihara daripada perkara-perkara kesilapan, kesalahan, salah dan dosa. Sama ada dosa besar. Kalau dosa besar ini sebelum diutus jadi Nabi SAW pun, Nabi SAW dipelihara. Artinya seperti apa? Seperti tidak ada di kalangan keturunan Nabi SAW itu yang terlibat dengan zina. Ayahnya ke, ibunya ke, daripada perkahwinan yang sah sebelum jadi Nabi. Nah, selepas jadi Nabi juga, para anbiya ini dijaga oleh Allah SWT. Mereka tak buat kesalahan secara sengaja. Dan kalau perkara-perkara kecil, dosa-dosa atau kesilapan-kesilapan kecil, kesilapan ataupun dosa-dosa kecil seperti yang mencacatkan, mereka tak buat. Sebelum kenabian pun mereka tak buat. Misalnya curi sepuluh, curi buah sebiji, curi buah tamak sebiji, dia petik bunga orang ke, curi bunga sekuntum. Mereka ni tak nampak. Kalau di zaman sebelum jadi Nabi pun, kemudian kesalahan yang kecil, yang lain selain daripada itu, maka para anbiya ini boleh berlaku pada mereka, walaupun selepas dilantik menjadi Nabi. Ni sabda Nabi SAW sebut, innama ana basyarun ansa kama tansawna fa idza nasita fadhakkiruni. Aku ini manusia, aku lupa seperti kamu lupa, maka apabila aku lupa, maka hendaklah kamu ingatkan aku. Ada hikmah-hikmah dia. Dan Allah SWT tidak izinkan para anbiya ini terus lupa kalau sekiranya perkara itu perlu dibetulkan. Maka Allah SWT tegur dan dibetulkan pada waktu itu juga. Jadi Nabi sebenarnya kalau lupa pun ada hikmah pensyariatan, seperti yang dalam hadis Zulyadan yang kita sebut dulu. Nabi SAW pendekkan sembahyang zuhur 2 rakaat. Lepas sembahyang, Zulyadan ini bertanya, "Aqsar as-salat ya Rasulullah?" Amasid, artinya engkau pendekkan sembahyang itu ataupun engkau lupa ya Rasulullah. Rasulullah kata, "Tak pendekkan, tak lupa." Jadi Nabi SAW bertanya kepada para sahabat yang lain. Para sahabat, iya kan memang sembahyang itu 2 rakaat saja. Nabi bangun, sembahyang tambah 2 rakaat dan sujud sahwi. Jadinya dapatlah para sahabat ni belajar tujuan kesyariatan. Dan satu lagi, kalau dalam kitab Qiyatul Jin, dia kata Nabi SAW kalau ada yang terlalai, dia tidak lupa, dia terlalai, teralpa dan sebagainya, adalah kerana apa? Kerana terlalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala, khusyuk sangat, lupa hal lain. Kadang-kadang teralpa yang lain. Baik. Dan betapa sembahyang pada ketika sakit. Nabi SAW sakit 18 hari. Nabi SAW sakit, teruk sakit, demam, hening. Jadi kita dapat tengok bagaimana Nabi SAW sembahyang daripada waktu sakit. Jadi kalau sembahyang ni tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk, baring mengiring belah kanan, tak boleh mengiring belah kanan, letak. Dan buatlah isyarat-isyaratnya dengan kepala, tangan dan sebagainya. Kalau dah tak enak juga, mata kan. Misalnya rukuk kan, kedua sikit, sujud pejam apa misalnya. Mata pun tak boleh bergerak. Hati bayangkan selama mana dia sakit, nak mati sangat agaknya. Tiba-tiba bangun cokok-cokok, 6 bulan sakit, bangun boleh-boleh ada. Macam mana dengan sembahyang yang dia buat waktu dia sembahyang dengan
dengan mata, sembahyang dengan hati, tak perlu diqadha. Tak perlu diqadha. Boleh pakai dua. Jadi dia mudah agama sebenarnya. Jadi bagaimana itu? Jadi kita tengok Nabi SAW. Nabi sakit, macam mana Nabi berwudu, Nabi sembahyang waktu sakit. Dan pada waktu ketakutan daripada perbuatan Nabi SAW ada demikian itu. Dan kita tahu pula macam mana Nabi SAW sembahyang waktu takut. Dia panggil salatul khauf. Nanti kita akan belajar dalam kitab ni. Ada bab yang khusus namanya salatul khauf, sembahyang takut namanya. Nabi ada sebab takut ya? Ada. Takut bukan takut yang orang kata takut yang tidak terkawal, takut yang biasa-biasa sahaja. Yang orang kata menyebabkan dia berhati-hati. Bimbang. Sebenarnya bimbanglah. Kalau kita kata bimbang. Dan tujuannya ialah untuk mensyariatkan. Dan takut itu bukan takut yang mencacatkan ke watak Nabi SAW, tetapi untuk mensyariatkan. Bila ada rasa bimbang itu, Nabi SAW akan buat yang sepatutnya untuk Nabi SAW berhijrah ke mana? Ke Madinah. Nabi menyuruh keluar waktu malam. Ada strategi-strateginya. Kalau nak ikut betul-betul, kadang-kadang yang orang kata ada mukjizat yang ada pada Nabi SAW itu nak digunakan dalam setiap masa, maka ciput-ciput lagi lah orang. Abu Jahal pernah sekali nak usik Nabi SAW. Dia tengok tu macam ada seekor unta besar di atas kepala Nabi SAW. Dia coba lagi. Katanya Nabi SAW ni dia ada mukjizat berkaitan, cuma tidak menggunakan dalam sepenuh masa apa kata setiap ketikanya. Macam juga Nabi SAW rasa gemetar apabila turunnya wahyu yang pertama, Jibril mari, tak pernah mengalami. Nabi gemetar. Itu sesuatu yang normal, reaksi kepada seorang manusia biasa. Tetapi bukan penakut. Nabi SAW sangat berani orang ni, tapi bukan penakut. Dapat bimbang. Apa ni orang kata takut tu kan? Takut tu bimbang lah. Untuk tujuan pensyariatan. Takut tapi tidak penakut. Tidak penakut, tidak pengecut. Macam juga kalau kita berjalan apa semua, kita berhati-hati, takut kena duri, gitu. Maksudnya bukan pengecut. Warna tak langkah apa ni, longkang ni, tak berani. Pengecut memang. Bukan pengecut, bimbang datuk. Dah. Longkang besar, kita rasa-rasa tak cekap dengan kau. Ada tuan-tuan nak tanya? Belum termasuk ke wajma'u ma'ani. Wajma'u ma'ani hadhihi al-aqaidi kulliha qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah idh ma'na al-uluhiyyati istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu wa iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عن كل ما سواه ومفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. Dan menghimpunkan sekalian makna aqaid ini, kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kerana makna ketuhanan itu iaitu kaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lain daripada Dia. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan apa sahaja, tak memerlukan apa satu pun. Dan maksudnya kepada makhluknya, dan berkehendak tiap-tiap barang yang lainnya kepada Dia, dan semua yang ada ini perlu kepada Tuhan, kepada
Itu yang kedua. Maka makna la ilaha illallah itu iaitu tiada yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya, dan tiada berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain. Kita ambil selesai. Ayat ini sebenarnya kita membaca nas Arabnya lebih mudah faham berbanding dengan nas Melayu. Ya? Dia kata apa? Dia kata makna uluhiyah, makna akidah aqaid ini semuanya terkumpul pada qaul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akidah kita ni, akidah apa? Akidah Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, annun, ayun, sama, basar, kalam dan sebagainya itu terkumpul dalam la ilaha illallah ini. Jadi kita bagi kepada dua sifat, dua jenis kategorinya, iaitu yang pertama dipanggil istighna, sifat istighna, yang kedua dipanggil iftiqar, sifat iftiqar. Sifat istighna ni ada 11 dalam sifat dua itu. Dan sifat iftiqar ada 9. Iftiqar dia kata apa? Istighna dia kata apa? Istighna'ul ilah an kulli ma siwahu. Allah Subhanahu wa taala tak perlu kepada makhluk ini, tak perlu kepada sesiapa. Itu sifat istighna. Allah wujud, qidam, baqa. Allah itu sejak azali ada. Allah itu kekal. Dia perlu pada siapa? Tak perlu. Mukhalafatu lil hawadits, bersalahan dengan yang lalu, tak serupa dengan makhluk. Perlu ke siapa? Tak perlu. Qiyamu bi nafsi, dia berdiri dengan sendiri. Perlu ke? Dia tak perlu. Ini dipanggil sifat istighna. Sifat uluhiyah ni kita bagi dua kategori. Satu sifat istighna dan satu lagi sifat iftiqar. Contoh adalah istighna dan iftiqar. Kemudian sifat iftiqar. Sifat iftiqar. Wahdaniyah. Dia sebelah pertama tu istighna lah. Di sebelah pertama wujud qidam baqa sampai ke dia gini. Apa ni istighna ni ialah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits, qiyamu bi nafsihi, sama', basar, kalam, kaum sami'an, kaum basiran, kaum mutakalliman. Lah. 9 tu Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits, qiyamu bi nafsihi, sama', basar, kalam, sami'an, basiran, mutakalliman. 9 tu. Sebelah. Ada sebelah. Kemudian sifat iftiqar. Sifat uluhiyah dia panggil iftiqar, ada 9. Iftiqar ni apa maksudnya? Iftiqar ini ialah semua ini perlukan kepada dia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdaniyah, iradah, qudrah, kita perlukan kuasa Allah Subhanahu wa taala, kita perlukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, qaumuka qadirah, qaumuhu muridan, qaumuhu hayyan. Itu sifat iftiqar. Jadi sifat uluhiyah ada bagi berapa? Kita bagi pada dua. Ada maknanya dua. Satu istighna, satu lagi iftiqar. Istighna Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan makhluknya walau apapun. Istighna. Iftiqar, semua makhluknya perlu pada dia. Ini iftiqar. Jadi akidah ini terkumpul mana? Pada qaul la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kena tafsirkan begitu, kena terjemahkan begitu. Bukan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Bukan tiada Tuhan melainkan Allah. Begitu saja. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kerana ilah di situ Tuhan yang disembah. Tuhan yang disembah. Ilah adalah Tuhan yang disembah. Jadi makna akidah dalam qaul la ilaha illallah itu kita simpulkan ada 3 lah. Yang pertama, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah satu. Yang kedua, Allah itu istighna. Sifat istighna, artinya dia tidak memerlukan apa makhluk dia. Kemudian yang kedua, iftiqar, makhluk dia perlu kepada dia. Ini semua terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Inilah kunci syurga. Miftahul jannah qaul la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk syurga. Kata Nabi SAW. Maksudnya mati dalam iman, mati dalam bawa akidah yang benar. Kunci Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena akui dengan lisan, kena imani dengan hati, baru sah kita punya iman. Kalau tidak sah. Beriman macam mana pun tak diterima. Macam Abu Talib bapa saudara Nabi SAW, kecil-kecil lagi. Nabi kecil-kecil lagi. Abu Talib percaya dah Muhammad anak saudara ini akan jadi orang besar, akan jadi Nabi, akan jadi Rasul. Tapi dia tak pernah ucap kalimat itu. Dia tidak pernah ucap. Kalau dia pernah ucap secara sir, secara rahsia pun wallahu a'lam. Tetapi ahli sunnah wal jamaah tidak mengiktiraf Islam dia. Pasal tidak ada siapa dengar, tidak ada siapa saksi, dia ucap. Maka iman dia tidak sah. Itulah dia punya intipati dia.